أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi Tuan Imam, tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam program kuliah Maghrib. Kita masih lagi peringkat awal ya, membincangkan daripada kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kuliah yang lepas kita membincangkan tajuk berkaitan dengan tawadhu dan sombong ya, rendah hati, tawadhu dan sombong. Jadi kita sambung lagi kuliah kita pada malam ini di bawah tajuk larangan sombong seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran ya. Jadi kalau dapat yang belakang-belakang tu ke depan lagi cantik dah ya. Masjid ni besar ya. Kalau boleh lah insyaAllah. Baiklah ya, apakah ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang mendidik kita supaya jangan melaksanakan atau melakukan perkara yang sombong, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran melarang manusia bersikap sombong. Sebaliknya menganjurkan manusia bersikap rendah hati. Larangan ini antaranya terdapat dalam beberapa ayat. Satu peringatan dalam kitab ini ya. Allah melarang kita ni ada satu sifat yang buruk ya, ataupun sifat yang jelek, iaitu sifat sombong. Lawan kepada sombong ini ialah sikap rendah hati. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 37 hingga 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Tiap-tiap satu perintah itu menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu. Baik, ayat yang saya bacakan ini tuan-tuan ya, satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di atas muka bumi ini, muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita membawa satu sifat atau satu perangai ya, iaitu sombong. Ya. Kerana kalau kita sombong sekalipun ya, ayat ni memberitahu kita sombong macam manalah kita, bongkak macam manalah kita, atau dalam bahasa Melayu kita hidung tinggi, tinggi mana hidung kita sekalipun, kamu tidak akan dapat menembusi bumi. Ya, hebat macam mana pun ya, bumi ni kita tak boleh tembus, dan kita tak boleh naik sampai ke setinggi gunung dengan sifat-sifat sombong yang menjadi amalan ya, hamba Allah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi sombong ni tuan-tuan adalah satu perkara yang berkaitan sifat-sifat tercela
ya, sifat-sifat tercela. Jadi sifat sombong ni berlaku kerana beberapa sebab, ya. Secara umumnya kalau kita tengok sebab apa manusia itu sombong, ya, biasanya orang tu sombong kerana dia berada pada status sosialnya yang agak bagus dalam masyarakat, contoh. Tapi tak semestinya, ya. Ramai juga orang-orang yang mempunyai status sosial yang bagus, ya, tinggi dalam masyarakat, mempunyai sifat-sifat rendah diri dan tawaduk. Tapi ada sebilangannya dengan kedudukannya, dengan statusnya dalam masyarakat, dengan apa-apa jawatan yang dipegangnya, ya, kemungkinan besar dia boleh mendorong kepada ada sifat sombong. Satu. Yang kedua, kemungkinan orang itu ada harta yang banyak, ya. Kita tidak menafikan ramai di kalangan hartawan kita yang bersifat pemurah, ya, sifat rendah diri. Tapi ada juga, ya, para hartawan, orang yang berharta ini ada sifat-sifat sombong dalam diri mereka. Kemudian sombong-sombong ini, ya, adalah satu perkara yang termasuk dalam perkara yang Rasulullah kategorikan, ya, sombong itu apa, ya, sombong itu apa. Sombong itu maksudnya, ya, Nabi menjelaskan kepada kita, sombong itu seseorang hamba Allah itu suka merendahkan orang lain. Dia nampak orang lain lebih bawah standard dia, sama ada dari segi pemikirannya, dari segi ideanya, dari segi pandangannya, ya, ataupun apa-apa yang dimilikinya dipandang lekeh, dipandang rendah dan sebagainya. Itu sombong, ya. Kita tengok seseorang hamba Allah itu, ya, bercakap sesuatu, mungkin dia nampak kelihatan hebat, dia cuba merendahkan orang itu dengan bakat dia, dengan kepekahan dia bercakap dan sebagainya. Itu satu sifat, itu memandang rendah orang lain. Tak kiralah, ya, apa pun, ya, sama ada rumah yang dimiliki, kenderaan yang dimiliki, pakaian yang dipakai, apa yang dituturkan, apa yang dibicarakan, ya, dia suka melekeh dan merendahkan seseorang. Itu sombong. Sombong yang kedua, sifat yang kedua ialah menolak kebenaran, ya. Bila satu kebenaran itu didatangkan hujah kepada mereka, mereka tolak. Lebih-lebih lagi kalau kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan dengan jelas dalam Quran. Tapi oleh kerana ada sifat sombong dalam jiwa mereka, kebenaran dalam Quran itu juga ditolak. Jadi kalau kita melihat huraian daripada Profesor Hamka, sombong ni, ya, ada 3 kategori dia. Sombong dengan siapa? Maksud Profesor Hamka. Tambah sekali, ya, Bapak Hamka kata orang yang sombong pertama ini ialah dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud sombong kepada Allah? Dia tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinyatakan, yang dirakam dalam Quran, ya. Dia menyombongkan diri. Apa yang diperintahkan ditolak, apa yang diajak tak diikut, ya. Apa yang ditegang dilanggarnya. Dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini mungkin ada dalam setengah kumpulan masyarakat kita, ya, menolak hukum-hukum Allah, menolak peraturan-peraturan Allah, ya, menolak garis-garis panduan yang telah Allah tentukan dalam Quran. Itu satu sombong dia, ya. Itu kata Profesor Hamka yang bersatu. Yang kedua ialah sombong kepada Rasul. Apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah jadikan sebagai sunnah yang harus diikuti, yang harus diamalkan, dia tak nak ikut, dengan memberikan berbagai-bagai alasan. Itu sombong, ya, sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sombong yang ketiga, ini yang paling mudah kita nampak, ialah sombong kepada manusia. Di kalangan manusia sendiri dia sombong, ya. Cakapnya sentiasa tinggi, ya, selalu mendabik dada, mengatakan dia yang paling hebat, dia lah yang paling itu, yang paling ini, mengatasi orang-orang lain. Dia memandang orang semua rendah, dia lah yang paling bagus. Ini sombong kepada manusia. Ini kata selalunya mudah dilihat dalam pergaulan kita, dalam masyarakat kita, ya. Mungkin di kalangan ahli-ahli penduduk kita, dalam kawasan taman kita, kampung kita, mungkin dalam setengah kawan-kawan kita dan kawan-kawan sekerja dan seumpamanya. Jadi seboleh-bolehnya, ya, dengan kita belajar ilmu pada malam ini, ya, janganlah kita amalkan sifat-sifat
Sombong yang seperti itu, sama ada sombong kepada manusia, sombong kepada Rasulullah, dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling daripada peringatan Allah. Siapa yang berpaling tu maknanya dia sombong. Allah beri amaran kepada orang yang berpaling. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling maknanya dia sombong. Ya. Bila berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sombongnya, ya, ma'isatan dhanka, baginya penghidupan yang sempit. Gaji banyak tak cukup, rumah besar rasa sempit, isteri cantik nampak buruk, anak cerdik tak puas hati, ya, dia sempit, ya. Walaupun dia ada nama yang bagus, dijulang dan sebagainya, tapi dadanya sesak. Kerana apa? Dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Islam. Sudahlah satu, ya, baginya penghidupan yang sempit. Yang kedua, wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka ini nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan tuan-tuan, ya, kita bangkit di hari kiamat, kita bangkit daripada kubur dalam keadaan tidak berpakaian, kita dalam masa mudah kita lah kita faham, dihalau kita pergi ke mahsyar untuk berhadapan dengan, kira bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita buta. Kalau di dunia ini orang buta mungkin ada persatuan, satu orang-orang buta, mungkin ada orang belah kesian bagi tongkat, kau nak boleh pimpin kita. Di sana siapa nak pimpin kita, tuan-tuan? Ya? Hari akhirat itu, hari kiamat itulah hari di mana kita tak kenal manusia, hari yang sudah tidak ada persahabatan, hari yang sudah tidak ada jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami dah tak kenal isteri, isteri tak kenal suami, anak tak kenal bapa, ya. Kerana apa? Masing-masing sibuk memikirkan apakah nasib yang akan diterimanya, penghukuman, penghakiman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sampai zaman itu, masa itu, sekarang ni kita berhati-hatilah, jangan kita melaksanakan sifat-sifat sombong, ya, seperti itu. Baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilahukum ilahun wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun la jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa, ya, ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Esa tu satu-satu je, dia tak boleh jadi dua. Kita ni sebut satu boleh jadi dua. Perlu ada rumah satu, kemudian ada rumah kedua. Ada isteri satu, mungkin jadi ada isteri kedua. Ada jawatan satu, mungkin ada jawatan yang kedua. Tapi esa ni satu-satunya, ya. Jadi Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga, Tuhan yang esa. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, hati mereka ingkar dan mereka bersikap sombong dan takabur. Kalau tuan-tuan ingat kuliah kita yang pertama dulu, Nabi berpesan supaya kita banyak mengingati hari akhirat, ya. Tujuannya adalah supaya kita tidak ada rasa sombong. Bila hari akhirat, maknanya kita akan bertemu Allah. Sebelum kita bertemu Allah di dunia ini, kita kena mati dulu, pindah ke alam barzakh. Bila kiamat kita dibangkitkan dan bertemu Allah Subhanahu wa taala, ada kira bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memikirkan apa proses yang kita nak lalui selepas ini, saya yakin dan percaya, ya, manusia ini akan rasa takut, kecut perut, ya, berhati-hati dan menjauhkan diri mereka daripada sifat-sifat sombong, ya. Jadi Allah beritahu di situ, orang-orang yang tidak beriman mereka ingkar, maknanya menolak kebenaran, dan sikap mereka sombong serta takabur,
Sebenarnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sifat sombong kita, sifat takabur kita, jangan ada sembunyilah, ya. Kita selalu sebutkan Allah Maha mengetahui yang zahir, yang batin, yang terang atau yang tersembunyi. Tapi kita duk buat, setengah kita duk buat maksiat juga, kan? Kita tahu Allah tu Maha mengetahui. Hang tahu dah Allah Maha mengetahui, tahu. Tapi setengah kita duk buat juga benda yang Allah tegah. Allah Maha melihat. Jadi kita kadang-kadang buat sesuatu sorok-sorok, tak bagi nampak orang, tapi kita tahu Allah Maha melihat. Ini masalah kita ni, kita faham tapi tak beramal, ya. Biarlah kita tahu sikit tapi kita beramal. Bila kita tahu Allah tu Maha melihat, Allah Maha mengetahui, kita akan hidup dengan keadaan berhati-hati. Macam kita buat kereta lah tuan-tuan dekat highway kan, ada speed trap ke, ada kamera kan, kita tahu depan tu ada kamera, dia ada signal. Jadi kita buat kereta berhati-hati. Kalau kena saman 300, tak pasal je tuan-tuan, ya. 300 ringgit terbang dan melayang, ya. Bagi orang kaya-kaya tu 300 tu tak ada apa dah tuan-tuan, tak hidung je. Tapi bagi kita orang awam ni, besar 300 tuan-tuan tu, kalau pergi pasar tu penuh lah sebakul, beli ikan, beli lauk, beli daging dan sebagainya, ya. Jadi kita berhati-hati di jalan raya, takut kena saman. Begitulah kita hidup di dunia ni, di atas bumi Allah ni, berhati-hati. Di dunia disaman, di akhirat tak disaman, tapi dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan siksaan yang sangat pedih, ya. Jadi Allah tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Kadang-kadang kita sorok tapi akhirnya keluar juga, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi wajhika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir. Silau tuan ya, melantun ni ayat dibaca ni. Maksudnya apa? Dan janganlah engkau memalingkan mukamu. Tadi saya baca ayat pertama tu dalam surah Toha. Jangan siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, saya bacakan terjemahannya, bagi mereka penghidupan yang sempit. Jadi bila tengok orang tu kan, nampak macam kaya, rumah macam besar, pangkat macam tinggi, tapi nampak susah. Apa khabar? Serahlah aku, susahlah. Bini aku tak dengar cakap, anak aku asyik melawan, sempit, duit tak cukup je, jiwanya resah. Itu pun Allah dah warning tu. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya penghidupan yang sempit. Hidup ni macam-macam tuan-tuan, bukan sekadar makan dan minum. Kalau sekadar makan minum, samalah kita dengan kaki empat tu. Kaki empat tu tak perlu rumah, tak perlu banglo, tak perlu kenderaan, tak perlu kereta, ya, tak perlu anak sekolah dan semuanya. Hidup manusia ni macam-macam. Dalam macam-macam proses kehidupan itu, Allah sempitkan kita. Masya Allah. Bila dah sempit, hati tu, dia secara fitrahnya, orang cepat marah, cepat naik angin, darah pun naik darah tinggi, sakit jantung, datanglah semua, mengundang penyakit kerana Allah sempitkan penghidupan dia, ya. Jadi dalam ayat yang ini yang saya baca tadi ialah surah Luqman, ya, ayat 18 hingga 19. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan mukamu. Jadi begitu tengok orang, sahabat-sahabat kita, nampak dia lekeh je, jangan kita kalih muka tuan-tuan, ya. Ada satu kisah lah peristiwa ni, ya. Saya pun dengar dalam YouTube, ya. Ustaz ni hebat lah, dia cerita dia dijemput oleh satu orang agamawan yang terkenal lah, saya tak payah sebut nama lah, untuk meresmikan sebuah masjid yang besar dan hebat di Pulau Langkawi, ya. Jadi tu dah dipanggil seorang tokoh
ahli perniagaan di Langkawi. Kita boleh carilah kalau perniagaan di Langkawi itu siapa orangnya. Ada orang besar, ada tu semua kan. Dia datang. Dan ada satu orang tu dia macam jalan pun dah uzur, separuh cacat, ya. Untuk majlis itu dibuat untuk mengutip derma, ya, mengutip derma. Jadi dia datang tu dia beritahu dengan kerusi, saya menyumbangkan 1 ekor lembu. Nampak miskin, pakaian dapat lekeh, tapi sikap pemurah dia tu, ya, bagi. Jadi ada orang kaya tengok, aku duit banyak, apa sumbangan aku? Orang miskin nampak miskin tu, sekong lembu tumbang. Aku apa yang tumbang? Aku tumbang makan aja lah. Ya, ini benar-benar bercingas tuan, ya. Sebagai kita boleh mengingatkan diri kita lah, ya, bila kita nampak seorang itu lekeh, selamba je, tak semestinya itu, tak bagus, ya. Tapi yang paling kita takut ialah bila orang itu atau seseorang itu memandang orang yang nampak ada lekeh itu, dia tak layan, dia palingkan muka. Kalau siapa nampak lekeh je, siapa, jangan tuan-tuan, selekeh zahir tak selekeh batin. Kita kadang smart zahir, selekeh batin. Aku tak faham, pelik, ya. Saya ulang balik tuan-tuan, kita nampak setengah daripada ahli masyarakat kita selekeh, ya, selekeh zahir dia, zahir lah. Pakaian nampak buruk, ya, kopiah pun nampak macam dah, itulah selekeh lah nampaknya. Datang pakai motor buruk, pakai motor jauh kan. Tapi batinnya smart. Smart dengan apa? Dia seorang pemurah, dia seorang pemaaf, ringan tangan. Kan dengan tangan suka lempang tu kan, dengan tangan suka tolong orang, ya, mudah diajak bicara, senang memberi nasihat. Nampak lekeh, tapi sekali kita tanya dia soalan, kita beri nasihat, ya, kita minta pandangan dia, pandangannya cukup bernas. Tapi ada satu hamba Allah ni pula, zahirnya smart betul lah, ya. Tapi bila ditanya, nampak kau macam orang hebat je, boleh tak tolong aku sikit? Pandang-pandang kau lah. Itu lekeh tu, itu zahirnya. Kemudian apa lagi yang lekeh? Kedekut, pendendam, suka nak memaafkan kesalahan. Ada tembakan untuk Cak Bomel tu. Ya, suka nak memaafkan kesalahan, mencari kesalahan. Smart. Kalau kat rumah tu, kalau ada isteri, dia cari je kesalahan suami. Kalau ada suami, dia cari je kesalahan isteri. Siapa yang manusia yang tak ada kesalahan, tuan-tuan? Ya, saya mengaku saya banyak salah, tuan-tuan tak tahu lah, tuan-tuan hebat mungkin. Bila dia namanya manusia, pasti ada kesilapan dan keterlanjuran yang tak disengajakan, ya. Tapi kalau dia sombong, dia tak kisah semua tu. Apa yang dia pegang ialah dia membalingkan muka, dia tak respect pada orang yang pada pandangan dia tu lebih rendah daripada dia. Sebab itulah Allah rakam di sini, ya, sebagai satu tarbiyah kepada kita, janganlah engkau, kita semua ni membalingkan muka kerana memandang rendah kepada manusia. Ya, siapa yang diberikan Allah rezeki lebih, jangan pandang rendah orang miskin. Siapa orang diberikan rezeki cerdik sikit belajar, sampai lulus universiti, dapat master ke, ada PhD ke, jangan memandang orang di bawah tu macam bodoh. Jangan tuan-tuan. Orang-orang kaya kat Malaysia ni bukan orang belajar tinggi, tuan. Orang yang rajin kerja, berusaha, tekun, walaupun sekolah dia tak tinggi mana. Takut ada ketekunan dia, Allah dia beri rezeki yang mencurah-curah dan seumpamanya. Ya? Baik. Jangan memandang rendah kepada manusia, satu. Kemudian apa lagi kedua? Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Tadi jangan paling muka. Dia siapa? Lu siapa? Itu ayat kampung tu ya. Keluarlah ayat kampung tu. Lu siapa? Gua siapa? Lu siapa? Dia pandang lekeh. Yang keduanya ialah dia berjalan di muka bumi dengan sombong. Tengok tuan-tuan ya. Bumi ni dia bercakap tau.
Kita tak dengar je. Dia cakap, wahai hamba Allah, kau pijak belakang aku dengan lagak sombong. Kau pijak belakang aku, belakang mana bumi tu, kau pijak belakang aku dengan lagak sombong. Nanti kau siap, bila kau masuk perut aku akan patah-patah renyukkan tulang rusuk kau. Apa maksudnya tuan-tuan? Masuk bumi mana kita matilah. Masuk dalam kubur, bumi menghimpit kita. Dulu kita sombong, belagak, dengan apa saya katakan tadi lah, mungkin dengan jawatan kita, dengan duit kita, dengan pengaruh kita, macam-macam asbab orang boleh jadi sombong. Atau mungkin keturunan, dia ada keturunan sombong. Jadi bumi cakap, engkau jangan berlagak sombong, jangan berjalan di atas belakang aku. Nanti bila kau masuk dalam perut aku, maknanya bila kita mati, kita akan dikebumikan. Bila kita dikebumikan, maknanya kita masuk dalam perut bumi. Aku akan renyuk, patah renyuk tulang-tulang rusuk kau. Bumi pun bercakap, kau tak tahu ke kau akan masuk kat perut aku? Tempat aku ni gelap tau. Kubur ni gelap. Kubur ni sunyi. Aku ni rumah cacing, rumah ulat. Kau dulu ke atas muka bumi berjalan sombong. Kau tak sedar ke kau masuk dalam ni, perut aku ni cacing banyak mah. Cacing banyak mah. Gelap mah. Dulu kau belagak jalan sombong atas muka bumi, sekarang padan muka kau. Pada ketika itu, apa kita nak rawung tuan-tuan? Tak ada siapa dengar pun. Kok ada anak soleh mendoakan kita, alhamdulillah. Adalah anak-anak kita doakan kita. Ada kawan-kawan kita buat tahlil, sedekah apa Al-Fatihah pun, dapatlah ringankan sedikit. Tapi kalau kita ni orang pun dulu sombong bukan main. Kalau jemput kita kenduri tahlil rumah dia, tak datang tuan. Dulu hidup sombong bukan main. Dah mati aja aku dah dapat tahlil. Ada pandailah kau. Kubur aku. Merana tuan-tuan. Nak menjegit macam mana kita? Siapa nak tolong? Tiada pertolongan ketika itu. Jadi sekarang ni kita tolonglah diri kita sendiri sebelum kita melolong di dalam perut bumi. Kita melolong dalam perut bumi, tak ada siapa yang mendengar. Melainkan itulah binatang, haiwan dan sebagainya. Baik, jadi janganlah kamu berjalan di bumi ini berlagak sombong. Dan Allah tegaskan lagi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan takabur. Ingat tuan-tuan ya, manusia ni bila tak suka, lain macam bila Allah Ta'ala tak suka pada kita, Masya Allah, na'udzubillah tuan-tuan ya. Jadi salah satu daripada punca asbabnya Allah tak suka dengan seseorang hamba itu ialah sifat sombong dan takabur, lagi membanggakan diri. Itu yang pertama tu, ayat tu ialah larangan. Sekarang kita pergi kepada bahagian kedua daripada ayat yang saya baca tadi, iaitu amalan. Larangan tadi apa? Jangan paling muka, satu. Larangan kedua, jangan berjalan dengan sombong, kedua. Dan Allah beritahu, aku tak suka hamba aku yang sombong. Sekarang kita nak amalkan apa dia? Sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Berjalan tu maknanya bukan jalan-jalan begitu. Menjalani kehidupan ni sederhanalah. Ya, jangan sombong, jangan takabur, berendah diri. Itu Allah bagi. Pas itu amalan. Bersederhanalah dalam langkahmu semasa berjalan di atas permukaan bumi. Dan yang kedua, rendahkanlah suaramu. Jangan sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak menengking, sikit-sikit angkat suara, sikit-sikit macam-macam lah. Ya, rendahkan. Bila kita suara tinggi, sentiasa meninggikan suara, itu tanda-tanda kita ada sifat-sifat sombong dan takabur. Ya, merasa diri kita hebat, merasa orang depan kita sedikit, dan seumpamanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengecam, ya, orang-orang yang sombong dalam ayat yang lain melalui beberapa firman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayat
Aku akan memalingkan orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari ayat-ayatku. Apa maksudnya tuan-tuan? Hamba Allah ni yang dia memalingkan muka. Tadi saya dah baca kan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, baginya penghidupan yang sempit. Ini Allah ancam lagi sini, siapa yang memalingkan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sombong di atas muka bumi ini, kau siaplah. Apa dia yang perlu ditanggung oleh orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Nombor satu, ya, bila ada sifat sombong seperti itu, Allah tak buka pemikirannya untuk melihat kebaikan. Pikirannya negatif saja. Buruk sangka je kat orang. Sangka buruk, nampak orang sangka buruk, nampak orang ni sangka buruk. Tak ada sikapnya bersangka baik. Husnuzan tak ada, sangka buruk je. Kalau kita sombong, kita sangka buruk dengan Allah, begitu jugalah kita akan sangka buruk kepada manusia dan sebagainya. Ya. Jadi bila kita menolak ayat-ayat Allah, maknanya kita menolak kebenaran. Bila kita menolak kebenaran, kita tidak dapat apa-apa. Dalam setengah tafsir menyebut, bila kita menolak kebenaran, Allah tak beri kita manfaat. Allah tak ada kasih sayang pada kita. Kita kena ingat tuan-tuan ya, Allah boleh bagi dunia ni pada siapa pun. Dunia maknanya boleh kaya, berharta, jutawan. Pada siapa Allah boleh bagi? Dia beriman ke, dia tak beriman ke, dia percaya hari kiamat ke, percaya tak percaya ke, Allah boleh bagi. Ya, yang disayang ke, yang Allah murka ke, dia bagi. Tapi orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dia Allah pilih. Siapa dia orang dikasihi Allah taala? Iaitu mereka yang diberikan kefahaman tentang agama. Allah berikan Islam pada jiwa dia. Dia faham agama. Iman yang bertambah, takwanya meningkat. Ya. Dia boleh menguasai ilmu. Hari ini tuan-tuan dengar kuliah, saya menyampaikan kuliah tu termasuk dalam minda masing-masing. Jadi kalau tanda Allah sayang kepada kita, dia balik nanti ada semangat yang kuat untuk beramal. Apa amalan dia? Lepas ni aku tak nak sombong lah. Rupanya aku sombong selama ni rupanya. Ni contoh. Maknanya tanda Allah kasih kepada hamba-Nya, diberikan kefahaman tentang agama, faham Islam. Dan dulu kita takabur, sombong, sekarang dah jadi ada sifat tawaduk dan merendah diri. Ya, dan seumpamanya. Dahsyat daripada itu tuan-tuan, amaran Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yafa'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mematrikan. Apa yang dipatri? Ke atas hati tiap-tiap orang yang sombong. Oh, berat tuan-tuan. Hati tu bila Allah dah kunci, dah kunci mati, susahlah nak tembus dengan kebenaran tuan-tuan. Ya, semuanya buruk, perangainya buruk, akhlaknya buruk, ya, saksiahnya buruk, nak menerima kebenaran susah. Bila cakap tak kebenaran, tak mau terima, diberi nasihat, menolak, diberi teguran, membantah dan sebagainya. Kerana apa? Dengan sifat sombong yang ada pada satu hamba Allah itu, Allah warning dekat situ dengan ayat surah Al-Ghafir tadi, ayat 35, Allah patri hati. Contoh kalau ada kereta, kalau radiator tu bocor, tembak-tembak, repair tak boleh, patri ni, selesai masalah. Exhaust bunyi bising, patri tak ada masalah. Tak keluar lah kan, tutup. Jadi patri tu tak boleh lagi. Kalau hati kita dipatri, tak boleh masuk nur, tak masuk nur kebenaran Islam dan sebagainya, jauh daripada hidayah. Malanglah, ya, malanglah nasib hamba Allah yang seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah menunjukkan nasib orang yang sombong terhadap sesama mereka. Ya.
Kalau kita tengok dalam sejarah, 3 kumpulan atau 3 manusia yang terkenal dengan kesombongannya. Satu ialah apa? Qarun. Qarun seorang yang kaya, dia sombong dengan harta kekayaan dia. Ya. Qarun orang yang kaya, dia sombong dengan harta kekayaan. Itu Qarun. Jadi kalau kita diberikan rezeki harta yang banyak melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun act lah bahasa kita kan. Maknanya kita ni suka sakat Qarun lah tuan-tuan. Nauzubillah lah tuan-tuan ni. Jangan panggil dia Qarun. Qarun dari sini aku dah cakap dengan kau. Jangan tuan, bertumbuk kan. Ya. Ini sebagai panduan lah pada kita. Kalau kita beramal seperti itu, kita ni adalah spesies Qarun. Sampai ke orang Melayu kata harta Qarun. Ya. Yang kedua, Haman. Dia berkuasa. Ini menteri dia. Ya, tak kira kita diberi kuasa, tak kira lah pengurus itu, pengurus ini, jadi itu, jadi ini. Ya, jangan tengok atas-atas lah tuan, nanti cerita lain. Ya, apa-apa sajalah kita diberikan kuasa, jadi ketua itu, ketua ini, pengurus itu, pengurus ini, tapi sombong. Ya, diktator. Tak nak dengar pendapat orang, tak nak dengar pendapat kawan-kawan dan sebagainya, ahli-ahli komuniti. Kalau itulah amalan kita, itu itulah geng Haman, spesies Haman, Perdana Menteri dan zaman itu. Siapa zaman itu? Yang dia punya maharajanya, yang ketuanya, iaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun itu adalah bapa sombong lah tu. Ya, bapa sombong sampai dia mengaku akulah Tuhan. Sampai dia mengaku Tuhan. Ya, kata ada Tuhan lain daripada aku. Kau buat tangga, tengok aku nak naik atas. Suruh buat tangga tuan-tuan tinggi nak naik ke atas. Boleh buat tangga tu, aku nak tengok ada tak Tuhan kat atas. Dia sombong tuan-tuan ni. Jadi kalau siapa ada sifat-sifat seperti itu, na'udzubillah min zalik lah tuan-tuan ni, itu ialah spesies Fir'aun. Ya, zalim, kejam, sombong. Tengok matinya macam mana? Matinya dalam keadaan hina. Qarun matinya hartanya tenggelam. Ya, hartanya tenggelam. Duduk kat atas padang, inilah harta aku. Ya, aku ni pandai berniaga, bijak mengendalikan urusan perniagaanku, aku jadi kaya lagi. Macam-macam. Sombong dia. Ya. Jadi apa Allah balas? Tenggelam harta dia. Ya, kalau dikatakan dia berceramah tu dekat Setialang ni, harta dia yang dekat Batu Olah pun tenggelam. Harta dia ada dekat Puncak Alam pun tenggelam. Itulah, tenggelam semua. Mengata-kata dia, ya, simbolik yang begitulah. Ya, itu kalau ada perangai seperti itu adalah spesies Qarun. Ya. Isyak kita apa ya? Baca. 1 minit. Saya rasa kita boleh berhentilah, ya. Dari bulan depan kita sambung, ada dipetik daripada kisah dalam surah Al-Kahfi, bagaimana kisah 2 orang sahabat, satu orang yang tawaduk, satu orang yang sombong. Ya, dinyatakan dengan jelas dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 32 hingga 43. Jadi kalau tuan-tuan nak study dulu, boleh esok datang dah ada idea. Ya, kita amati sangat mendalam maksud ayat tersebut. Moga-moga kita tak termasuk dalam kumpulan itu. Ya, jadi sebelum saya menutup kuliah ini, saya mengajak tuan-tuan dan mengingatkan tuan-tuan jaga diri saya sendiri. Sekarang kita sudah berada dalam bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ni lepas ni Syaban. Lepas Syaban Ramadan. Kalau Ramadan tu ada kat depan ada pintu gerbang tu. Kita ada lagi satu pintu gerbang lagi untuk masuk dalam bulan Ramadan. Jadi sekarang kita boleh bersiap-siap lah. Siapkan fizikal kita, siapkan ilmu kita, ya, belajar benda-benda yang makro, yang membatalkan puasa, yang meningkatkan amalan dalam bulan Ramadan. Belajar-belajar lah. Kalau kita nak pergi haji, biasanya pengkhusus haji tu akan beritahu sebelum pergi haji ni belajar-belajarlah, bangun malam, qiyamul lail,
Belajar-belajar pergi surau, pergi masjid berjemaah. Nanti sampai Mekah, Madinah, rengah dia tubuh, rengah dia badan, rengah dia kaki. Begitu jugalah kalau masuk ke Ramadan, Rajab, Syaban, kita pertingkatkan ibadah kita sebagai persiapan kita menjelang Ramadan. Nanti Ramadan, kalau kita baru nak hege-hege, baru nak sibuk nak pergi surau, pergi masjid, memang pamcit lah tuan-tuan. Pamcit lah, lutut sakit, pokok sakit, kepala sakit dan sebagainya. Ya. Itulah pesan saya untuk tuan-tuan dan juga diri saya sendiri. Azam telah diberi isyarat untuk berkumandang, ya. Saya mohon maaf mendapat kesilapan dan keterlajuran kepada Allah lah. Kita serahkan segalanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada rahmat dan kasih sayang Allah, dan kita berazam dapat melaksanakan apa yang kita bincangkan pada malam ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.